hadis yang lain dari riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid dan si fulan itu mati syahid, sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki. Balik daripada satu perang, namanya perang apa? Perang Khaybar. Balik pada perang, ramailah yang meninggal, ramai yang syahid. Lalu sahabat-sahabat ni sebut seorang-seorang nama, oh si fulan syahid. Lepas tu cari lagi si fulan syahid, sampailah nama orang ini, si fulan juga syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dia dimasukkan ke dalam api neraka. Padahal mati dalam perang ni. Mati dalam perang, dia pun menempuh peperangan, akhirnya dia mati. Namun Rasul kata, tidak, aku melihat si fulan itu dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka kerana menyembunyikan selembar selendang, ataupun perawi hadis sebut selembar baju daripada harta rampasan perang. Masya Allah. Mungkinlah lepas perang, kemudian nampak ada harta rampasan, dia bukan ambil banyak, bukan ambil harta yang mahal-mahal pun. Daripada harta rampasan tu, mungkin dia nampak selendang, sehelai kain yang cantik, ataupun sehelai baju. Jadi dia ambil dulu. Sama ada dia ambil dulu ataupun sebagainya, maksudnya dalam peperangan sebelum ini. Sebab dalam perang tu dia meninggal dunia. Mungkin dalam perang sebelum ini, Masya Allah, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu hasil pada rampasan perang akhirnya akan diagihkan juga. Tapi mungkin dia ambil awal sebab dia berkenan. Kalau kita nak fikir secara logik, seumpamalah seolahnya kita kata, takkanlah dia dah pergi perang, dah susah payah ni, takkan sebab selai dia ambil tu pun dia azab? Ya, tetap dia azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Mari kita muhasabah, cuba kita cek diri kita. Kalau hak kita dengan Allah, apa hak Allah yang kita perlu tunaikan? Contohnya, puasa hari tu yang kita tinggalkan, ada lagi tak qada, itu hak Allah yang Allah akan tuntut. Solat yang kita ada tinggalkan, belum qada lagi. Kemudian zakat, kalau kita tak keluarkan, itu hak Allah. Kalau kita tak tunaikan, seolahnya kita mengambil, maksudnya kita mengambil hak Allah dan juga hak-hak manusia yang lain ke atas harta kita, ada hak manusia yang lain. Kemudian apa lagi? Nazar mungkin. Apa-apa urusan kita, urusan ibadah yang diwajibkan, itu dipanggil hak Allah ke atas kita. Jadi wajiblah kita tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka seolahnya kita berhutang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang melibatkan tentang hak manusia ni, apa-apa barang, apa-apa tanggungjawab, apa-apa saja hutang, contohnya hak orang terhadap kita, hutang. Okey, cuba kita tengok. Kita tengok sikit bab hutang. Ada satu ketika Rasul dibawakan satu jenazah. Kemudian Rasul bertanya soalan, adakah jenazah ini, si fulan ini, arwah ni ada hutang? Kalau kita matilah kan hari ni, bila ditanya soalan tu, agak-agak banyak tak hutang kita ni? Ui, memang banyak lah. Memang banyak. Lepas tu orang jawab, banyak sangat hutang dia, keliling pinggang. Semua bank dia pinjam. Contohlah kan. Tapi kita ni boleh relax, boleh tidur lena, makan kenyang, pada hutang banyak ni. Hutang dengan manusia memang akan buat resah gelisah. Hutang dengan bank kita tak adalah resah gelisah sangat kan. Sebab ada insurans. Betul? Cover kan. Kita fikir kalau kita meninggal, insurans cover. Kita beli rumah, kerajaan pun sama akan ni. Kita fikir macam tu. Lepas tu kita lalu main bank ke CIMB, selamba je kan. Tak adalah malu-malu ke. Tapi kalau hutang dengan manusia ni, manusia hari ni ada yang jenis berhutang dengan manusia dan tak rasa pun malu, tak rasa pun bersalah, walaupun dia ni melintah-lintah je kan. Kita ni kan yang beri hutang, orang tu hutang kita. Kita pula yang malu. Jadi terbalik. Yang kedua, dia pula yang marah bila kita tanya. Terbalik. Pelik kan? Lepas tu, dia boleh pula contohnya pergi ke mana-mana, beli tu, beli ni. Siap buat rumah terbuka. Kita tak boleh buat rumah terbuka. Contoh kan? Allah Akbar. Memang ujian.
ujian yang berat bagi orang yang memberi hutang, tapi ujian lagi berat kepada yang berhutang tu. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang berhutang dan dia mampu membayar hutang saudaranya, namun dia menangguhkan, dia tak bayar, dia umpama mencuri, mengambil harta, merampas harta saudaranya. Dia memang tak curi, dia bukan pencuri, dia bukan ambil dengan ni. Dia berhutang, A berhutang dengan B. Dia sebenarnya mampu bayar dah, tapi dia melengah-lengahkan. Dan masa sama, kan beli gelang, kan makan sedap-sedap dekat hotel, kan pergi berjalan. Dan masa sama, dia tak mendahului bayar hutang tu. Maka sepanjang itu, seolah-olahnya hidup dia tu tak tenang, tak berkat, dibelenggu dengan hutang. Bahkan ia dikira sebagai, Nabi sebut dalam hadis itu, dia seumpama mengambil, merampas ataupun mencuri harta saudaranya. Subhanallah, jangan main-main. Sebab dosa besar ni kita baca bab merampas harta, mengambil hak orang lain. Sebab itu Nabi ni bila datang, Nabi tanya, adakah si fulan ini ada hutang? Lalu sahabat-sahabat menjawab, tak ada ya Rasulullah. Lalu Nabi pun menyolatkan jenazah sahabat tersebut. Datanglah jenazah yang lain pula. Nabi tanya soalan yang sama. Adakah dia ada hutang? Apa-apa hutang? Ada orang angkat tangan, ya, benar dia ada hutang. Lalu Rasulullah pun enggan untuk menyolatkan jenazah yang kedua ini kerana ada hutang. Bukan sebab Rasulullah sombong ke, Rasulullah apa ke, tapi Rasulullah nak menegaskan bahawasanya sebab Nabi ada bersabda, sesungguhnya dosa orang yang mati syahid semua diampunkan Allah kecuali hutang. Kemudian adalah sahabat yang lain bagi tahu, ya Rasulullah, aku akan bayar hutangnya, aku akan jadi pihak, bagi pihaknya aku akan membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah pun salatkan jenazah. Masya Allah, Rasulullah nak bagi kita faham, jangan ambil mudah tentang hutang. Kalau kita sebab kelalaian kita duk tangguh-tangguh, patutnya kita dah boleh bayar, tapi kita dahulukan keinginan kita, kehendak kita, bukan keperluan. Lalu akhirnya kita teruskan juga dalam keadaan demikian berapa tahun, berapa hari dan sebagainya. Orang tu tak reda, maka dikira macam kita mencuri hartanya. Na'udzubillah min zalik. Okey, ada orang tanya, Ustazah, kalau orang ni dia berhutang dengan kita, dia minta tangguh, apa yang patut kita buat? Pertama, dalam hadis Nabi, kalau dia betul tak mampu, disunatkan, dituntut untuk kita menangguhkan hutang. Dan sepanjang tu kita diberi pahala. Sebenarnya kita bagi hutang pada orang yang susah, beri pinjam, dapat pahala. Berapa dia pinjam? Berapa lama? Saya nak pinjam sebulan. Selama sebulan tu kita telah meringankan beban dia. Dah cukup sebulan, kita kata dah cukup tarikh ni, boleh tak minta tangguh, tak mampu lagi nak bayar ni. Jadi kalau ikut kaedah Islam, wajib diberi tangguh. Maksudnya bukanlah wajib qat'i, tapi maksudnya dituntut untuk kita beri tangguh. Selepas itu dia tak mampu lagi, subhanallah, para jemaah sekalian, kalaulah kita mampu, kita kuat, kita menghalalkannya, jadikannya sedekah. Tak apalah, tak payah bayar, itu dikira sebagai sedekah. Dan sedekah ini lebih tinggi nilainya daripada sedekah yang kita duk bagi sedekah tu. Sebab apa? Orang ini memang betul-betul memerlukan, dan dia betul-betul terdesak, dan dia bukan saja-saja nak minta tangguh. Akhirnya kita meringankan dia dalam banyak hal. Kita meringankan hutangnya, kita meringankan kehidupannya, dan kita melegakan hatinya. Dia memang resah gelisah. Orang nak bayar hutang resah gelisah. Bila tak mampu nak bayar, memang susah hati. Kita telah melapangkan hatinya. Banyak pahala yang kita dapat apabila kita menghalalkan hutang orang yang tidak mampu untuk membayar hutang. Ada pula saya jumpa individu yang memang orang suka berhutang dengan dia. Orang suka berhutang dengan dia. Zaman sahabat Nabi pun ada seorang sahabat yang mana dia terkenal dengan pemberi hutang. Maksudnya ni muka bukan muka berhutang ni, muka beri hutang. Kat sini ada tak macam tu? Tak adalah kan. Maksudnya sahabat Nabi ni, Masya Allah, memang itu sikap dia. Dia sekadar bagi pinjam, bagi. Orang nak pinjam, bagi. Bila sampai saat dia dekat nak meninggal, dihalalkan semua. Orang pinjam-pinjam semua dihalalkan. Masya Allah, dilipat gandakan sedekah kepadanya. Tapi ada kisah dia, tapi saya tak ingat detail dia. Ada orang kata, Ustazah, saya kan bak orang pinjam ni, saya lapang berlapan dada je, saya halalkan je. Kalaulah dia lupa ke, asbab dia lupa
ke, dia sengaja tak nak bayar ke apa ke, saya halalkan je. Saya kata sikit ke banyak? Ada juga yang ribu-ribu. Ada juga. Saya kata, uish, kalau puluh-puluh boleh tahan lagi, ringgit-ringgit kan. Ni ribu-ribu pun boleh halal. Tapi konsep yang dia jelaskan pada saya, dia kata macam ni je Ustazah. Dia kata harta semuanya milik Allah. Allah bagi kita pegang sekejap. Bila Allah tarik, Allah boleh tarik dengan pelbagai cara. Allah boleh tarik dengan cara perompak datang rumah contohnya. Habis rompak rumah. Memang perompak tu salah, tapi hakikatnya itu kaedah mungkin Allah tarik dari sudut harta. Kemudian ada juga kita hilang, kita cuai, kita hilang, 2,000 hilang, 3,000 hilang sebab cuai. Ada juga dengan cara orang yang berhutang tapi tak bayar. Bila saya redha, dia kata saya redha, ya Allah aku redha lah, dia tak bayar, dia lupa ke, dia apa ke, ya Allah. Maksudnya orang yang sangat berlapang dada. Lepas tu dia kata, ya Allah jadikanlah ia sedekah daripadaku. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia kata sebab itulah saya rasa saya pun lapang. Kemudian rezeki Allah pun tak pernah putus, tak pernah berhenti. Dan memang pun dia orang yang sangat dilimpahi nikmat rezeki yang banyak, kekayaan yang luar biasa. Dia kata tapi memang orang kata orang suka ambil kesempatan pada saya, orang menipu. Dan memang orang nak pinjam tu dah tahu, tak apa pinjam dengan dia. Tapi tak apa, mungkin kita tengok sikap dia ni telah membuka peluang ruang untuk ditipu. Tetapi bagi dia, dia kata saya tak nak susah hati, saya tak nak hilang kawan, saya tak nak hilang saudara, saya tak nak hilang adik-beradik. Disebabkan mereka pinjam duit saya, kemudian mereka tak nak jumpa saya sebab malu. Sampai rumah terbuka pun tak ajak. Sebab malu muka lah, sebab tak bayar hutang kan. Dia kata saya tak nak sebabkan tu, saya tu bagi tahu tak apalah hutang itu kira halal lah. Jadi subhanallah, mungkin doa mereka, seronoknya mereka